Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, anugerah, inayah serta limpah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertemu seperti biasa untuk kita bersama-sama santai kita berbicara dengan hal-hal berkaitan dengan pengurusan kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan pada ketika dan saat ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rahmat, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kejayaan dan Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Baik, hari ini tajuk perbincangan kita ialah mengenai pengurusan persepsi mengelak fitnah. Dan saya akan membawa dalam tajuk yang 30 minit secara ringkas pada hari ini. Saya akan membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan menggunakan dua pandangan. Satu pandangan ahli psikologi, yang kedua menurut pandangan Islam yang dikaitkan dengan Al-Quran, dikaitkan dengan Al-Hadis yang telah disampaikan, yang telah dirakamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita pergi jauh, tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu untuk like, boleh tekan butang love, boleh tekan butang like dan bantu untuk sebarkan, tag dan juga sharekan video ini tuan-tuan dan puan-puan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bercakap tentang tajuk yang jarang kita bincang, iaitu tentang bagaimana nak mengurus persepsi. Ada dua komponen yang kita nak sebut di sini. Pertama, komponen tentang persepsi. Sebelum kita pergi jauh macam mana kita nak memahami persepsi itu dan nak mengelak fitnah, pertama kita mesti mengetahui apakah itu persepsi yang kita nak tahu. Apa maksud persepsi? Dan apa dikatakan persepsi itu sendiri? Dan yang kedua, bagaimana kita nak melihat persepsi itu untuk defend ataupun dia menghalang kita daripada bercakap benda yang kita tak tahu. Dia hanya satu bayangan, dia hanya satu hukuman yang kita buat berdasarkan persepsi kita. Dan yang ketiga juga mungkin kita akan melihat bagaimana Islam mendatangkan formula untuk membebaskan manusia daripada fitnah-fitnah yang selalu berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan dan puan-puan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin secara ringkasnya pada ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan, persepsi itu ialah dia melibatkan mana-mana anggota deria, mana-mana anggota deria kita. Kan, sama ada dia tangan, dia kepala, dia lidah, dia mata, dia telinga, deria yang berfungsi, dan deria ini akan memberi makna terhadap sesuatu rangsangan yang kita terima. Kan, sama ada tangan, sama apa saja deria yang ada, maka apabila berlakunya pergerakan rangsangan deria ini, maka dia akan memberi makna kepada rangsangan yang diterima. Jadi dia akan, otak dia akan proses rangsangan tersebut. Kita pegang, so kita nampak pegang panas. Panas ni kita persepsi mengatakan, oh panas bahaya, contohnya begitulah, no? Jadi kita nampak wow, besarnya rumahnya, mesti orang kaya. So begitulah, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Oleh sebab itu, persepsi ini dia bukan hanya melibatkan minda, otak. Kerana ramai orang berkata bila sebut tentang persepsi, dia berkaitan dengan otak, tentang minda, tentang pemikiran, mindsetting. Tak, lebih luas daripada tersebut. Cuma hari ini kita nak fokus tentang bagaimana kita nak kontrol persepsi ini, nak melihat mana yang betul, mana yang salah, supaya kita tidak termasuk golongan yang selalu membawa fitnah ataupun menyebarkan kejahatan, menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita tak betul dan sebagainya. Sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang dia macam seronok nak bercakap, dia seronok nak menyebarkan, seronok nak menyampaikan, sebab dunia hari ini adalah zaman dunia teknologi informasi. Jadi informasi tak sampai satu saat dah tersebar ke seluruh dunia. Dulu zaman-zaman dulu nak dapat maklumat ni payah, tapi zaman sekarang bila kita nak dapat maklumat sangat mudah, sangat senang, hanya di hujung jari sahaja. Tuan-tuan, okay, tuan-tuan dan puan. So persepsi ini melibatkan semua anggota yang ada pada tubuh badan kita. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, persepsi yang kita nak bincang, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada proses-proses, ada beberapa proses mengikut ahli psikologi. No? Saya ringkaskan, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 benda yang penting untuk tuan-tuan faham. Pertama, proses yang pertama ialah bagaimana kita memilih rangsangan. Pertama ialah bagaimana pemilihan rangsangan itu berlaku. Yang kedua ialah penyusunan dalam bentuk struktur dalam apa yang kita lihat, apa yang kita rasa dengan deria kita. Dia akan susun, otak minda akan susun.
Dalam otak kita akan mudah berfikir dengan menyusun struktur. Sebab tu kalau siapa yang stres, siapa yang macam dia pening kepala, dia rasa ya Allah banyaknya kerja aku. Bukan banyak, tapi dia tak pandai susun struktur dalam minda. Sebab tu nak belajar untuk redakan. Dia tak boleh hilang, dia nak redakan. Kita nak manage stres, antaranya insya-Allah nanti kita akan ada tajuk dalam program ni lagi, ialah bagaimana kita nak strukturkan kita punya informasi. Strukturkan kita punya bebanan kita dalam otak kita ni supaya dia boleh partition-partitionkan dia. Dan kita tahu mana partition yang dah buat, mana partition yang belum buat. Tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat sekalian. Ya, tuan-tuan boleh ikut kalau rendah tuan-tuan boleh, kalau ilmu ni agak tinggi tuan-tuan boleh komen rendah sikit ustaz. Kami tak sempat catch up sebab saya hanya kejar masa supaya tak nak tuan-tuan terlepas maklumat yang sangat penting untuk saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekali lagi tuan-tuan dan puan, selamat datang. Anda bersama saya hari ini seperti biasa, Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita memperkatakan tentang bagaimana kita mengurus apa? Mengurus kita punya persepsi dalam hidup kita, supaya kita tidak terlibat dengan golongan-golongan yang selalu menyebarkan berita-berita palsu dan berita-berita fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan rasa benda ni bermanfaat, boleh kongsi dan sharekan video ni, boleh tag rakan-rakan untuk masuk sama ramai untuk bersama-sama kita belajar sesuatu untuk mengurus diri. Okey, pertama saya katakan proses persepsi ni pertama ialah pemilihan rangsangan, sama ada nak pilih tangan ke, mata ke, mulut ke, telinga ke. Dan yang kedua ialah penyusunan struktur apa yang kita rasa, apa kita lihat dalam otak kita. Dan yang ketiga ialah bila kita dah dirangsangkan dan kita dah atur partition, kita dah atur dia punya struktur dalam otak, maka dia akan memberi makna. Memberi makna apa yang sedang berlaku. Contohlah saya bagi tuan-tuan. Kita melihat contoh melihat seorang tu compang-camping. Jadi mata yang melihat. Maka kita akan strukturkan. Kita kata mungkin ini senang, mungkin ini susah, mungkin ini tak sempat tukar baju, mungkin dia ni datang tergesa-gesa. So ada banyak bentuk susunan dalam otak kita. Dan akhirnya kita memilih makna yang dekat dengan kita. Maksud makna yang selalu kita dengar. Selalu kita dengar kalau orang yang pakai baju yang compang-camping ni ialah orang yang tak mengurus diri. Kita akan kata dia ni mungkin baru bangkit tidur. Mungkin begitulah kita punya persepsi. Ada setengah orang kata dia ni simple, dia ni mungkin orang kaya tapi dia ni simple, jadi humble, tak kisah pakaian, yang penting dia punya duit, dia boleh bantu orang lain. Mungkin, tapi jarang orang berfikir begitu. So inilah persepsi yang kita kena faham sebelum saya masuk tajuk yang lebih penting, bagaimana nak mengurus persepsi. Saya bagi foundation bagi tuan-tuan faham tentang persepsi yang harus kita tahu. Okay. Kalau tidak tuan-tuan, nanti bila saya cakap tentang tanda-tanda persepsi ini, kita takkan dapat tuan-tuan tak boleh follow saya. Okey tuan-tuan? Boleh terus ya? Baik, kita ada 3 proses yang saya nak sebutkan sebentar tuan-tuan dan puan. Ada 3 proses persepsi antara seorang dengan seseorang. Berapa tuan-tuan? 3. Boleh komen di bawah. Boleh tulis di bawah, dorongan chat, komen. Kita ada 3 persepsi yang saya nak bawa antara seseorang dengan seseorang. Pertamanya ialah persepsi membentuk satu gambaran terhadap seseorang. Proses yang pertama ialah membentuk gambaran terhadap seseorang. Contoh tuan-tuan perempuan, kita melihat, contohlah kita kata kita melihat seorang yang cantik. Kan? Kita kata, wah cantiknya. Mesti dia ni orang yang sepadan dengan kita. Kita ada rasa keinginan untuk mendapatkannya sebagai seorang rakan, sebagai seorang bakal isteri dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan. Tiba-tiba, tuan-tuan bisa tengoklah contoh Piramli. Dah lama-lama kawan, tiba-tiba orang itu kita tengok dengan mata, kita persepsi kata dia tu normal macam biasa. Rupa-rupanya yang cantik itu rupanya pekak dan bisu. Apa kita buat? Kita lari. So apa persepsi anda? Persepsi awal, membentuk gambaran awal ialah gambaran kita melihat seseorang itu cantik, maka kita anggap dia tu macam normal macam orang lain. Maka sebahagian orang melihat kecantikan itu sebagai asas untuk membawakan seseorang itu menjadi bakal isterinya, untuk mencari teman hidupnya. Dia pun berkawan, tiba-tiba bila dia berkawan nak bercakap, cakap tak boleh, dengar pun tak boleh. Dia pekak dan bisu. Apa dia buat? Maka dia pun cuba untuk mengelakkan diri. Tuan-tuan, saya bukan nak cakap tentang kelemahan orang, tak, jangan tentang salah faham. Tapi saya nak sebut tentang persepsi. Okay? Kita fokus tentang persepsi, kita bukan fokus tentang pandangan negatif kita, tak. Tapi kenapa dia berminat sangat nak berkawan dengan seorang perempuan tersebut, tapi bila dia dapat persepsi yang tak sama dengan yang pertama, dia cuba mengundur diri. Sebab dia adalah proses yang pertama ialah proses gambaran terhadap seseorang.
Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab motivation, bab psikologi, kan, first impression is very important. Impress. Kita punya keterampilan awal tu sangat penting. Orang akan judge kita, orang akan buat hukum kita, walaupun dia bukanlah, kadang-kadang tak sampai 50% pun ketepatan apa yang kita impresskan. Tapi dialah merupakan satu pandangan awal. Ada yang mengatakan don't judge the book by its cover. Jangan kita hukum buku itu dengan cover dia, dengan kulitnya. Tapi dia dua pro and kontra. Pro-nya adalah kita nak mesti nampakkan kulit cantik baru dalam tu cantik. Ada setengah orang harap kulit yang cantik tapi dalaman dia tak cantik. Harap muka yang cantik tapi semayang pun tak. Contohnya begitulah, tuan-tuan dan puan-puan. So itu gambaran pertama yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh tulis di bawah ialah persepsi antara seseorang dengan seseorang yang pertama ialah perasaannya ialah gambaran awal terhadap seseorang. Tuan-tuan, jelas? Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan ialah bagaimana tuan-tuan menyusun maklumat tentang seseorang. Ataupun bahasa saya, kita nak susun maklumat tentang orang lain. Okey, tadi gambaran awal. Sekarang kita nak susun pula. Apa tuan-tuan dan puan-puan nak susun gambaran terhadap seseorang? Ini satu benda yang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak susun gambaran terhadap seseorang. Kita dah tengok dia, kita rasa dah, kita ada input dengan dia. Tapi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak menyusun terhadap seseorang? Contoh kita katakan, contoh saya kata, nampak seorang tu badan dia besar, badan dia berketul-ketul, orang bagi sado kan, sado. Ketul sana, ketul sini, dia punya body dia ni kan. Jadi apa benda yang kita nak buat? Kita nak menyusun maklumat. Kita kata, oh dia ni seorang yang rajin pergi ke gym, dia ni seorang yang kuat. Kalau aku lawan dengan dia, confirm aku kalah. Jadi kita telah memberikan satu persepsi maklumat terhadap seseorang yang lain, kan? Contoh kita kata orang tu pakai baju koyak contoh. So kita akan buat satu maklumat, penyusunan maklumat kepada seorang ialah dengan seseorang itu mungkin miskin. Mungkin seorang itu dia tak memberi penekanan terhadap baju dan pakaiannya mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, So kita akan menyusun kita punya maklumat terhadap seseorang itu berdasarkan apa yang kita develop rangsangan kita di peringkat awal, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Boleh tuan-tuan? Dan yang ketiga ialah bagaimana kita memahami pelaku seseorang. Okey. Tadi kita pertama ada first impression, kemudian penyusunan maklumat. Yang ketiga adalah bagaimana kita memahami ataupun mungkin jugalah walaupun tak tepat, tapi itu empathy kita. Memahami kita. Kita cuba kita bagi suit, kita bagi serasi dengan apa kita lihat, dengan apa kita jangkakan. Tuan-tuan, dia ada kadang-kadang kita menjangkakan. Tuan-tuan, so kita nak faham tingkah laku seseorang, kita nak bagi dia punya nilai, dia punya makna seseorang. Okey. Contoh saya bagi tuan-tuan, kita cuba nak menyesuaikan tindakan seseorang dengan motif yang logik. Kita nampak seseorang, kan? Jadi kita tahu dapat perhatian, kita rasa, kita bahu, kita dengar. Kita nak sesuaikan tindakan seseorang itu dengan apa motif sebenarnya. Contoh saya bagi, saya kata contoh. Saya contoh bagi tuan-tuan. Okey, contohnya macam ni. Contohnya seorang pelajar, dia tak datang ke sekolah. Kalau tak anda cikgu, anda guru, kan? Tiba-tiba tak datang sekolah. Apakah benda yang agak sesuai untuk anda memberi motif kepada perilaku anak murid anda yang tak datang ke sekolah? Anda akan cari benda yang logik. Anda mencari motif yang logik. Anda tak kata, oh mati, dia mesti mati ni. Anda tak kata mati sebab dia tak logik, kan? Kalau mati, ada orang dah bagi tahu kita dah. So benda logik, dia ni mungkin tidur lambat. Jadi bukan tidur lambat, dia mungkin pada pukul 10 pagi, sekolah kena sampai pukul 7, maka payah-payah dia tak nak datang. Ataupun yang kedua, dia ni malas, atau dia kerja waktu malam, siang dia makin lewat. Ataupun dia tengok bola Euro, dia frust sebab Perancis kalah dengan Switzerland, contohlah kan. Maka esok dia tak pergi sekolah, contoh. So kita akan buat satu motif untuk kita memahamkan apakah sebenarnya yang berlaku pada perilaku orang lain. Tuan-tuan, okay, kalau tinggi tu tuan-tuan, maklum. Okay. Saya bagi teori dulu tuan-tuan supaya tuan-tuan faham tentang teori persepsi manusia ni. So kita mengkaji dan melihat, memahami manusia. Tuan-tuan, boleh komen. Terima kasih yang bantu untuk komen di bawah. Bagus. Satu, gambaran terhadap seorang pendengar awal. Kedua, menyusun maklumat terhadap seorang. Yang ketiga, tulis pula memahami perilaku seseorang. Memahami perilaku, ataupun kita boleh katakan memahami makna perilaku seseorang. Okey.
Contoh kita katalah zaman sekarang ni, kita katalah cikgu buat PDPR sebab mungkin dah kita pandemik yang ada kan, kadang-kadang tak boleh ke sekolah dan sebagainya, buat online. Maka cikgu buat, anak murid tak buka kamera ataupun anak murid tak masuk dalam kita punya aplikasi online kan. Apakah motif yang logik untuk kita berikan persepsi kepada anak buah kita kan? Kita kata mungkin dia ni tak pandai IT kot, ataupun dia ni line tak okey, ataupun tak ada insight sebab ayah dah bawa pergi kerja, ataupun dia tak bangun tidur. So kita akan menyesuaikan motif dengan tingkah laku. Tuan nampak 3 benda ni, tuan-tuan kena faham. Ini yang selalu berlaku lah. No? Ini bukanlah kita kata fakta yang 100% tepat, tapi dia berdasarkan kajian dan pemerhatian. Yang kita boleh bercakap tentang bagaimana kita nak menguruskan persepsi dan juga apa yang kita dapat input dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, anda masih bersama saya, jangan mana-mana tuan-tuan. Bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Kita memperkatakan tajuk yang best hari ini, iaitu tajuk tentang pengurusan persepsi, mengelak daripada fitnah, melihat dua pandangan psikologi dan juga pandangan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom tuan-tuan dan puan-puan. Jom saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku persepsi, bagaimana kita ingin mengetahui bahawa antara perkataan words, the power of words, bagaimana setengah keadaan, setengah words, perkataan yang boleh menggambarkan itu ialah persepsi. So bila kita tahu benda persepsi, kita jangan bagi persepsi lead our mind. Tuan-tuan jangan bagi persepsi itu memimpin cara kita berfikir. Dia datang persepsi, is okay, sebab persepsi dia tak boleh elak. Dia tak boleh kita elak sebab bercakap ni macam-macam orang bercakap, ataupun sebab kita panca indera, kita punya indera ni akan menerima pelbagai maklumat. Yang betul, yang salah, yang benar, yang fitnah, yang mengumpat dan sebagainya, kita akan menerima banyak kita punya input. Tuan-tuan, kita tak nak elak. So kita ajar bagaimana nak mengurus. Bukan saya mengajar anda hari ini bagaimana nak elak daripada anda tak dengar semua persepsi. Tak boleh. Kan? Zaman teknologi, orang dah tak bercakap guna mulut, orang bercakap guna teknologi. Orang cakap guna Facebook, orang cakap guna IG, orang cakap guna Twitter, orang cakap guna YouTube, orang cakap menggunakan LinkedIn, orang cakap menggunakan macam-macam bentuk teknologi. Kita akan menerima, buka terima. So bagaimana anda mengurus untuk mengelak? Itu tajuk kita hari ini, mengelak daripada kita terlibat dan terjebak dalam sikap yang tak sepatutnya dengan kita menyebarkan benda-benda yang mungkar, benda-benda yang dusta dan benda-benda yang melibatkan fitnah yang ada impak kepada kebangkitan kita di padang mahsyar suatu ketika nanti. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, maka secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mendengar orang bercakap dengan kita, maka telinga pertama sekali dia akan mendengar. Orang akan kata, aku dengar kata, orang kata, depa kata. Tuan-tuan, itu adalah ayat yang membuktikan bahawa apa yang kita dengar itu ialah persepsi. Stay tune, faham? Tiba-tiba orang main kat kita. Ni masak. Ni aku nak abang hang. Lepah abang kat aku tadi teruk lah. Apa dia? Tuan-tuan, lepah abang aku dengar lepa duduk sembang, orang kampung riuh dah. Lepah abang, orang abang, siapa-siapa lah. Kan, geng Nuh abang. Bila dengar saja ada orang kata, dengar apa depa kata, orang kata. Ingat, itu adalah words yang kita kena faham, itu adalah persepsi. So, dengar boleh, tapi jangan bagi dia memimpin cara kita berfikir. Tuan-tuan, kalau nak bercakap more to leadership punya skill, ini di antara benda untuk kita mengasah bakat kepimpinan kita. Sebab tu bila jadi pemimpin, dia kena bijak menerima semua maklumat, dia menguruskan maklumat dengan betul. Kalau dia mendengar satu pihak, tak mendengar satu pihak, maka dia akan terjumus dalam buat keputusan yang salah. So antaranya ialah kita memahami apakah words, apakah dia punya kosakata yang kita tahu, oh ini persepsi. Oh ini tak tahu benar dan salah, saya kena kaji. Antaranya ialah dengar kata, orang kata, depa kata. Tuan-tuan bila dengar perkataan tu, tuan-tuan terus letak dalam otak bahawa itu persepsi, yang jangan bagi persepsi itu leads our mind. Kan? Jangan bagi persepsi itu memimpin otak kita. Kita yang pimpin otak, biar otak yang pimpin persepsi tersebut. Boleh. Saya cakap dengan semangat ni, tuan-tuan jangan tak semangat ya.
Apalagi yang kedua, dengar kata. Orang Kedah, orang Utara, orang Perlis, orang Penang kata dengar kata, desas-desus menyatakan. So jangan jaga. Desas-desus, dengar, ura-ura, ini semua juga persepsi yang kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar kemahiran untuk mengeluar statement, okey, nak keluar statement bukan belajar. Ya, kita kena belajar macam mana teknik mengeluarkan statement. Terutama yang menjadi pemimpin utama, bila nak keluar statement, dia kena belajar teknik bagaimana memahami soalan wartawan. Bagaimana kita nak detect soalan wartawan. Dan apa words yang kita perlu keluar apabila kita menjawab soalan wartawan. Ini contoh-contoh sebab dia berkaitan dengan PR, public relation, hubungan. Okey? Ada setengah orang tanya sebab dia nak tahu. Ada setengah orang tanya sebab dia nak bagi orang tahu. Ada setengah orang tanya sebab nak menjatuhkan kita. So, banyak keadaan yang kita kena berjaga-jaga, ya, di sudut psikologi. So, bila orang tanya kita, kalau ada soalan dengan kata, ura-ura tuan, kan, dengar-dengar, desas-desus menyatakan, so benda-benda ni tak pasti. Bila tak pasti, so jawab apa? Jangan jawab. Kalau you jawab benda yang you tak pasti dan orang lain tak pasti, you akan terjerumus. Kita akan terjerumus, tuan-tuan. So dalam kita lead, dalam jabatan kita, dalam kerajaan, dalam cikgu, dalam sekolah, dalam swasta, sektor, semua sekali bila kita ada dengan desas-desus, tuan-tuan dan puan, bukan saya kata jangan ambil, take it for information. Ambil sebagai satu maklumat, tapi bukan ambil sebagai satu maklumat yang memimpin pemikiran kita. Salah. Jangan sampai dia memimpin kita. Kita yang pimpin dia. Bagaimana kita nak memimpin? Saya akan masuk. Ada walaupun terhad masa, saya mengkelajak sikit tuan-tuan dan puan. No? Bagaimana kita nak memimpin? Kita tengok bagaimana Islam mengajar kita memimpin maklumat ni. No? Yang ketiga, ini banyak lagi lah. Ini contoh saya bagi 3 lah. Kod. Betul kod. Tak mereka kata kod. Dengar kod. Macam tu kod. KOT kod. Kod pun di antara dia punya kosakata untuk persepsi. Tuan-tuan boleh tulis di bawah supaya tuan-tuan orang boleh kongsi apakah benar-benar perkataan, the power of words, kosakata yang menyebabkan kita tahu bahawa itu adalah itu adalah maksud persepsi yang kita kena berjaga-jaga. Okey, jom kita masuk perenggan ataupun fasa terakhir. Bagaimana kita menghadapi persepsi? So sebut tuan-tuan dan puan-puan, persepsi ni tak boleh nak elak. Dia tak boleh elak, tapi kita boleh mengurusnya. Kita kata stres, boleh elak? Tak boleh elak stres. How you manage your stress? Macam mana kita mengurus stres? Kan? Kita tak puas hati. Semua orang ada tak puas hati sebab kita manusia. How you manage? Macam mana kita manage tak puas hati kita? Kan? So kita sekarang nak belajar dalam siri-siri kita cakap, setiap yang kita cakap ni dalam video ni ialah bagaimana we manage, bagaimana kita mengurus. So tu kita perlukan pengurusan yang baik. Ada ilmu tapi tak mengurus baik, tak jadi. Baik. Islam mengajar bila berlaku setiap perkara itu, dia ada dua. Sama ada dia ada husnuzon atau su'uzon. Husnuzon berarti kita berpandangan positif dengan baik. Su'uzon kita berpandangan negatif ataupun bersangka buruk. Dua. Tuan-tuan masih okey ke? Boleh bersama saya? Kalau ikut masa yang ada ni terhad, tapi kita cuba bagi tuan-tuan faham apa yang saya nak sampaikan. Okey? Tuan-tuan bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Pada hari ini bercakap tentang pengurusan persepsi. Okey? Untuk mengelak kita terjebak dalam fitnah. Zaman sekarang ni kan banyak semua kira viral. Itu bahaya zaman sekarang. Okey, jom tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat sekalian. Pertama sekali, dalam kita nak mengurus persepsi ni, apa yang Allah ajar ialah Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat fatabayyanu ini jawapan tuan-tuan dan puan-puan. No? Maka setiap perkara itu mesti tabayun. Tabayun ialah mesti mendapat penjelasan. Selagi mana tidak mendapat penjelasan, selagi itulah kita nak kena cari dia punya punca kekusutan yang berlaku. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang yang beriman dia boleh tabayun, tapi orang tak beriman dia susah nak tabayun. Tabayun berarti kita mengkaji, mendapat penjelasan, mengetahui punca asal usul dia, tuan-tuan dan puan-puan. No? Tuan-tuan jelas faham tak? So kalau kita hidup tidak tabayun, kita akan mudah untuk bercerai-berai dalam rumah tangga kita. Dengan tak tabayun, sebagai seorang ketua keluarga, dia boleh ceraikan isteri dia.
Kalau tak tabayun, dia sebab ketua jabatan, dia tunjuk kuasa dia akan pecat dia punya staff dia. Kalau tak tabayun, seorang ayah akan pukul anak dia. Pentingnya tabayun di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada satu cerita, tuan-tuan. Saya ambil masa lebih sikit, tuan-tuan. Minta maaf. InsyaAllah. Ada cerita seorang bapa ni, dia ni bapa dia kaki judi, kaki arak. Jadi dia kaki judi, kaki arak, judi arak. Jadi bini dia tu duduk cari duit untuk anak-anak. Jadi bini ni cari duit. Satu hari anak ni susah, anak dia tahu mak dia susah, dia tolong mak dia, ayah dia kaki judi, kaki arak, kan. Jadi apa anak dia buat? Anak dia himpun duit. Dalam buat tabung elok-elok, dia buat tabung dengan penuh kreativiti, tabung kreatif, dia himpun duit. Kan, dia simpan sebab dia nak bantu mak dia nak masa depan dia. Kemudian satu hari bila anak dia keluar, kan? Bila anak dia keluar, selepas anak dia keluar mana? Dia balik tengok tabung tak ada. Cari tabung tak ada. Rupa-rupa tengok tabung tu duduk tepi ayah dia, dan ayah dia sedang main judi di tangga rumah dia. Tuan-tuan dan puan. Dia punya marah, tuan-tuan dan puan. Kan, dia punya hilang sabang anak ni. Dia ambil tangan, dia tampang ayah dia. Pam! Dia tapak-tapak, dia lari. Dia tak balik lah, masa tu tak balik rumah lah. Kan? Tapi satu hari dia jumpa seorang kawan dia. Bila dia hadapi masalah krisis hidup, dia tanya, pasal apa lah aku ni meniaga, tak apa nak kaya, meniaga dah. Rupanya kawan dia kata, hang ni mesti ada masalah dengan mak ayah hang. Kan? Dia tak mengakui. Akhirnya dia habang kata, ya aku ada. Dia kata, kalau ada masalah, hang balik jumpa mak pak, hang minta maaf. Walaupun mereka pernah buat salah dengan kamu. Okey, ni tak ada ni. Sekali kita akan cerita ada apa-apa masuk persepsi. Dia pun satu hari, tuan-tuan, balik, dia pergi minta maaf kat ayah dia. Kan, dia pun minta maaf kat ayah dia. Ayo, baik baliklah. Lepas baik balik, dia perniagaan dia pun malah meningkat. Dia punya sale, dia punya perniagaan meningkat lah. Dia punya sale. Masa jumpa ayah dia kata, ayah, satu soalan yang saya nak tanya ayah. Kenapa ayah ambil duit saya masa ayah main judi? Ayah dia kata apa? Ayah dia kata, aku tak pernah ambil duit hang satu sen walaupun aku ni kaki judi. Aku ambil tabung hang, letak tebelah aku sebab aku tunjuk dekat kawan-kawan aku hak kaki judi ni betapa anak aku ni pandai dan dia seorang yang sangat kreatif buat tabung sendiri yang cantik. Tapi aku heran pasal apa yang hang main sepak aku. Nampak, tuan-tuan? Inilah persepsi yang tak betul. Walaupun dalam keadaan tu keadaan yang kita masa tu dia buat keputusan sebab dia marah kat ayah dia, sebab dia tahu ayah dia ni kaki judi, so dia letakkan kaki judi itu untuk tampang ayah dia. Sampai macam tu kan. Sebab tu pentingnya tabayyanu. So apa-apa mesej, apa-apa maklumat yang kita sampai pada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti mendapat sumber mana. Kalau dapat sumber yang sahih, apa maksud? Kita tahu apa sumber yang sahih, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan sampai kita tidak tabayun. Kita mesti bertabayun, cari. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga mengibaratkan bagaimana kita kalau tak apa, saya tak nak tabayun. Okey, kalau you tak mau tabayun, you kena ingat Allah telah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kita buka surah Al-Hujurat ayat ke-12. Apa akibat orang yang tak nak tabayun? Dia suka sebarkan fitnah, suka sebarkan benda yang tak betul. Lu sebar ni, sebar apa kisah? Tapi Allah letakkan satu ancaman. Buka surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah kata, hei orang beriman. Allah sebut kepada orang, hei orang beriman, kamu kena jauh daripada sangka buruk. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan buruk itulah berdosa. Sangkaan itu berdosa. Dan janganlah kamu mengintip, mencari kesalahan, mencari keaiban. Janganlah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah suka kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Maka sudah tentu kamu akan jijik padanya tersebut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Orang yang suka menyebarkan kejahatan, Allah ibaratkan dia akan memakan daging saudaranya yang telah mati. Makan daging mak dia yang telah mati, daging adik dia yang telah mati, daging bapa dia yang telah mati, dia makan. Ibaratnya begitulah.
Tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab itu berjaga-jaga kita. Zaman sekarang kita bercakap guna mulut, kita bercakap guna internet. So, sama ada dia adalah kisah politik sama ada politik negara, politik pejabat, politik tempat kerja, politik rumah tangga, awas. Zaman sekarang orang suka update status dalam status WhatsApp, status Facebook, suka update perasaan yang dicurahkan pada orang lain. Dia akan membina persepsi buruk tentang diri kita. So kalau kita ada masalah dalaman, jangan kita update status. Nak update tapi yang positif sahaja, yang negatif jangan. Aku dalam dunia ni, bos ni yang aku paling marah sekali. Siapa lagi bos kalau bukan dia, walaupun you tak sebut nama bos? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh itu Allah datangkan dengan adab macam mana nak menyampaikan berita. Apa adabnya? Antaranya hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna rajulu liyatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya orang yang terkadang-kadang berbicara dengan kata-kata yang dia sangkakan tak apalah, sampai sebang api tak apa, lalu dia terjerumus dan dijerumuskan oleh Allah dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun ni tuan-tuan bukan 70 tahun dunia, 70 tahun akhirat. Jangan duk tak apa, tak apa ni pun bahaya juga. Ada hadis dalam riwayat Tirmizi ni, duk tak apa, maka dia boleh menjadikan kita berada bersama golongan yang meninggal. Dan mungkin satu lagi kata hukama, bukan hadis, kata hukama disebut tentang watrukil qail wal qilah, dan hendaklah kamu meninggalkan apa orang kata dan apa yang dikata. Kamu tinggalkan apa yang orang kata dan apa yang dikata. Maksudnya mereka kata, dengar kata, kena tinggal. Sebab kalau tak tinggal benda ni, maka dia akan menjadi suatu bahana kepada kita. Oleh sebab itu dalam Islam dia mengajar tentang adab bagaimana kita ingin menyampaikan berita. Nak menulis berita, nak menerima berita dalam sesuatu benda, dalam kaedah hukum fiqh syarak disebut al-aslu fil asya'i al-ibahah. Sesuatu itu adalah harus, tetapi dia akan menjadi haram, berdosa dan juga pahala dengan kita merujuk kepada apakah konten apa yang ditulis. Oleh sebab itu adab dalam kita menulis, adab yang kita menyebarkan berita, adab yang menyampaikan berita ialah pertama sekali riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta apabila dia bercakap dengan mengenai semua yang dia dengar. Semua dengar, semua nak cerita kat orang. Dia orang panggil minah kepoh, pak mak kepoh. Dia dengar semua nak cerita. Hak tu nak cerita, hak ni nak cerita, hak tu nak cerita. Ingat, bila kita bercakap banyak, maka banyaklah dosa dan silap di sana. Lepas tu Nabi kata apa? Falyaqul khaira aw liyasmun. Kalau tak boleh cakap baik, maka duduklah diam-diam, jangan cakap. Duduk senyap-senyap. Jangan duduk cakap banyak. Satu hadis lain, hadis daripada yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Apa yang disebut? Man tattaba'a aurata akhihi al-muslim tattaba'a Allahu auratah, wa man tattaba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Allah sebut, barang siapa yang mencari aib, membuka kelemahan saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maksudnya ada malaikat akan pergi cerita ke orang aib kita tu. Bukan lagu itulah maksud dia. Itu cerita ke orang, kau ni jahat, kau ni jahat, dia seorang yang betul. Buat lu tak kena, buat ni tak kena, dia seorang yang kena. Tuan-tuan puan. So kita kena jaga perkataan kita, kan? Perkataan kita bermaksud saya dalam situasi cakap ni adalah situasi mengenai kita punya Facebook, WhatsApp, IG, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, banyaklah kalau kita nak cakap tentang media sosial hari ni. So tuan-tuan dan puan, berjaga-jagalah dengan teknologi. Teknologi boleh menyambung silaturahim, teknologi juga boleh membunuh kita. Teknologi boleh merapatkan ukhuwah,
terlebih juga boleh membunuh ukhuwah yang sedia ada. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi kepada hari ini tuan-tuan dan puan-puan dengan sepantas mungkin supaya tuan-tuan dan puan-puan mengikuti program ini berasa bermanfaat. Mudah-mudahan tuan-tuan berkasih mereka yang komen, mereka ikuti program ini, sebarkan walaupun kita dah habis live, tuan-tuan boleh sebarkan, tag, share dan sebagainya. Mudah-mudahan orang yang mendengar ini tuan-tuan yang balighu anni walau ayah, menyampaikan walau satu ayat akan mendapat manfaat. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa.